Pengenalan. Menurut Fishman, pemilihan bahasa merupakan fenomena yang terjadi apabila terdapat lebih daripada satu bahasa digunakan dalam sesebuah komuniti. Fenomena ini penting bagi masyarakat pelbagai bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan dan menggunakan bahasa secara bersama dalam kehidupan seharian. Tio menjelaskan bahawa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa iaitu latar dan situasi, peserta interaksi dan topik perbualan. Teori yang sering digunakan dalam kajian pemilihan bahasa ialah teori domain Fishman. Teori ini menjelaskan pemilihan bahasa dipengaruhi oleh domain seperti keluarga, pendidikan, agama, dan pekerjaan. Penutur juga cenderung memilih bahasa berdasarkan kesesuaian sosial dan fungsinya dalam domain tersebut. Kajian lepas. Pengkaji meneliti beberapa kajian lepas sebagai rujukan. Yang pertama, kajian Wahab 2023 yang bertajuk Sikap Bahasa dan Pemilihan Bahasa dalam kalangan pelajar institusi tinggi awam di utara Semenanjung Malaysia. Yang kedua, kajian Wahab dan Ngadiman 2024 yang berkaitan dengan pilihan bahasa dalam kalangan mahasiswa di Pulau Pinang dalam domain keluarga dan pendidikan. Yang ketiga, kajian Yusman dan Saleh 2024 yang bertajuk Pemilihan Bahasa dalam kalangan generasi muda masyarakat Jawa di Kampung Seri Tiram, Jaya, Selangor. Dan yang terakhir, kajian Mahali et al. 2022 yang bertajuk Domain dan Pemilihan Bahasa Generasi Muda Murut di Daerah Keningau, Sabah. Skop kajian. Kajian ini memfokuskan kepada pemilihan bahasa dan faktor dalam kalangan pelajar bahasa Inggris untuk komunikasi global di Universiti Sarawak. Kajian ini menggunakan perikatan domain oleh Fishman 1972. Kajian ini bertumpukan kepada 4 domain, yaitu keluarga, keagamaan, persahabatan, dan pendidikan. Terdapat 3 objektif, yaitu mengenal pasti pemilihan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa Inggris untuk komunikasi global di Unimas. Kedua, menganalisis pemilihan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa Inggris untuk komunikasi global di Unimas berdasarkan perikatan domain Fishman 1972. Ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa Inggris untuk komunikasi global di Unimas dalam domain keluarga, persahabatan, pendidikan, dan keagamaan. Metodologi kajian. Pengkaji telah menggunakan kaedah kuantitatif dalam kajian ini. Kaedah ini berbentuk tinjauan melalui pengedaran borang soal selidik secara dalam talian dengan menggunakan perisian Google Form kepada responden. Pautan Google Form akan dikongsikan secara dalam talian melalui aplikasi WhatsApp bagi mendapatkan jumlah responden yang telah ditetapkan. Responden yang telah ditetapkan adalah sebanyak 50 orang dan hanya menyasarkan pelajar dari kursus Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Global di Unimas. Kaedah soal selidik telah digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini bagi mengumpul data berkaitan pemilihan penggunaan bahasa dalam 4 domain, iaitu domain keluarga, persahabatan, pendidikan, dan keagamaan. Alat kajian yang terdiri daripada borang soal selidik telah dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi 4 soalan yang berbentuk soalan demografi responden. Bahagian B pula mengandungi soalan-soalan yang berkaitan dengan pemilihan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa Inggeris untuk komunikasi global di Unimas berdasarkan 4 domain yang dikaji. Setiap domain mempunyai 4 soalan yang membincangkan tentang aspek pemilihan bahasa yang digunakan oleh responden. Semua soalan tersebut akan membantu pengkaji untuk mendapatkan data yang berkaitan pemilihan bahasa daripada responden bagi mencapai objektif kajian ini. Berikut merupakan analisis demografi responden. Mengikut jantina, responden perempuan merupakan responden tertinggi iaitu mencatatkan nilai 66%, manakala responden lelaki hanya mencatatkan 34%. Mengikut umur, responden yang berumur 23 hingga 24 tahun mencatatkan nilai peratusan tertinggi iaitu sebanyak 66% dan diikuti oleh responden yang berumur 21 hingga 22 tahun iaitu dengan nilai catatan 34%. Dan pada kedudukan terendah iaitu responden yang berusia 25 tahun ke atas iaitu hanya mendapat 4%. Mengikut kaum Melayu mencatatkan nilai peratusan tertinggi iaitu 34% dan diikuti oleh kaum Iban sebanyak 16%, manakala kaum Cina Budaya dan Lanau pula masing-masing mencatatkan 8% dan kaum lain mencatatkan 14%. Seterusnya, tahun pengajian. Responden yang berada di tahun 1 merupakan responden tertinggi iaitu 48% dan diikuti oleh responden pada tahun kedua iaitu 44%. Responden pada tahun ketiga hanya mencatatkan 6% dan pada tahun yang keempat pula hanya mendapat 2% sekaligus menjadikan ia sebagai responden yang terkenal. Ini merupakan data bagi domain kekeluargaan, bahasa yang digunakan untuk bertutur dengan ibu bapa. Bahasa Melayu 52% iaitu bersamaan dengan 26 orang responden, bahasa Inggris 22% bersamaan dengan 11 orang responden. Dalam Melayu Sarawak pula mendapatkan jumlah 36% bersamaan dengan 18 orang responden. Bahasa Iban pula mendapatkan jumlah 16% iaitu dengan 8 orang responden. Bahasa Bidayuh 12% dengan 6 orang responden. Bahasa Cina dipilih dan mendapatkan jumlah 10% bersamaan dengan 5 orang responden. Untuk bahasa Tamil dan Melanau, masing-masing mendapatkan jumlah yang sama iaitu berjumlah 4% bersamaan dengan 2 orang responden bagi setiap bahasa yang
bagi setiap bahasa. Bagi bahasa lain seperti Lun Bawang, bahasa Bugis, bahasa Brunei, bahasa Kejaman ataupun Kayan, dan bahasa Bisaya, kesemuanya mendapatkan 1% yang bersamaan dengan seorang responden bagi setiap satu bahasa. Berdasarkan data 50 orang responden, bahasa Melayu merupakan bahasa yang paling banyak digunakan untuk bertutur dengan adik-beradik, mencatatkan peratusan sebanyak 56%, yaitu bersamaan dengan 28 orang responden. Bahasa Inggris pula mencatatkan 42% bersamaan dengan 21 orang responden. Dialek Melayu Sarawak digunakan oleh 32% responden, yaitu seramai 16 orang. Bahasa Cina dan bahasa Iban masing-masing mencatatkan 14% bersama dengan 7 orang responden bagi setiap bahasa. Berdasarkan data daripada 50 orang responden, bahasa Melayu merupakan bahasa yang paling banyak digunakan ketika bertutur dengan datuk dan nenek, mencatatkan peratusan sebanyak 44% bersamaan dengan 22 orang responden. Dialek Melayu Sarawak mencatatkan 34%, yaitu bersamaan dengan 17 orang responden. Bahasa Inggris, bahasa Iban dan bahasa Bidayu masing-masing mencatatkan 14% bersamaan dengan 7 orang responden bagi setiap bahasa. Berdasarkan data daripada 50 orang responden, bahasa Melayu merupakan bahasa yang paling banyak digunakan ketika bertutur dengan saudara mara, mencatatkan peratusan sebanyak 60%, yaitu bersamaan dengan 30 orang responden. Dialek Melayu Sarawak pula mencatatkan 36% bersamaan dengan 18 orang responden. Bahasa Inggris mencatatkan 30%, yaitu seramai 15 orang responden. Bahasa Iban pula mencatatkan 16% bersamaan dengan 8 orang responden. Bahasa Bidayu digunakan oleh 14% responden bersamaan dengan 7 orang responden. Bahasa Cina mencatatkan 10% bersama dengan 5 orang responden. Analisis domain persahabatan. Bahagian ini akan membincangkan pilihan bahasa untuk domain persahabatan dalam kalangan responden. Analisis data bagi soalan. Apakah bahasa utama yang anda guna ketika bertutur dengan rakan baik? Data telah menunjukkan bahawa bahasa Melayu dan dialek Melayu Sarawak merupakan bahasa utama yang digunakan oleh para responden untuk berkomunikasi dengan rakan baik, iaitu masing-masing telah dipilih oleh 17 orang responden, iaitu bersamaan dengan 34%. Bahasa Inggeris dan bahasa Iban pula digunakan oleh 6 orang responden, iaitu bersamaan dengan 12% bagi setiap bahasa. Di samping itu, bahasa Cina dan bahasa Tamil masing-masing mencatatkan 2 orang responden, iaitu bersamaan dengan 4%. Tiada responden yang menggunakan bahasa Bidayu dalam konteks ini. Analisis data bagi soalan apakah bahasa yang anda guna ketika bertutur dengan rakan yang sama etnik. Data telah menunjukkan seramai 26 orang, iaitu bersamaan dengan 52%, telah memilih bahasa Melayu sebagai bahasa utama untuk berkomunikasi dengan rakan yang mempunyai latar belakang etnik yang sama. Seramai 21 orang, iaitu bersamaan dengan 42%, pula menggunakan dialek Melayu Sarawak. Selain itu, seramai 10 orang responden, iaitu bersamaan dengan 20%, telah menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Iban. Hanya seorang responden, iaitu bersamaan dengan 2%, memilih untuk menggunakan bahasa etnik lain seperti Lun Bawang, Brunei, Melanau, Kejaman Kayan, dan Bisaya. Analisis dapatan bagi soalan apakah bahasa yang anda guna ketika bertutur dengan rakan yang berlainan etnik. Data telah menunjukkan majoriti responden, iaitu seramai 42 orang, iaitu bersamaan dengan 84%, telah menggunakan bahasa Melayu semasa berkomunikasi dengan rakan berlainan etnik. Seramai 29 orang responden, iaitu bersamaan dengan 58%, telah menggunakan bahasa Inggeris, diikuti oleh 20 orang responden bersamaan dengan 40%, telah menggunakan dialek Melayu Sarawak. Di samping itu, seramai 5 orang responden, iaitu bersamaan dengan 10%, telah menggunakan bahasa Iban, dan hanya 2 orang responden, iaitu bersamaan dengan 4%, menggunakan bahasa Cina. Tiada responden yang menggunakan bahasa Tamil dan bahasa Bidayu dalam situasi ini. Analisis data bagi soalan apakah faktor utama yang mempengaruhi pemilihan bahasa anda semasa berinteraksi dengan rakan-rakan. Data telah menunjukkan faktor utama yang mempengaruhi pemilihan bahasa semasa berinteraksi dengan rakan ialah bahasa yang boleh difahami bersama kerana telah dipilih oleh 26 orang responden, iaitu bersamaan dengan 52%. Faktor tahap keakraban dengan rakan turut mencatatkan jumlah yang signifikan, iaitu seramai 17 orang responden, iaitu bersamaan dengan 34%. Seterusnya, latar belakang etnik rakan pula memiliki 4 orang responden, iaitu bersamaan dengan 8%, dan pengaruh persekitaran merupakan faktor paling kurang mempengaruhi kerana hanya mencatatkan 3 orang responden, iaitu bersamaan dengan 6%. Okey, baik, saya Jefferson akan menerangkan bahagian domain pendidikan. Yang pertama adalah apakah bahasa yang digunakan dalam komunikasi bersama pencara. Jadi data menunjukkan seramai 44 orang responden, iaitu 88% telah menggunakan bahasa Inggeris semasa berkomunikasi bersama pencara. Seramai 30 orang responden pula bersamaan dengan 60% menggunakan bahasa Melayu dalam berkomunikasi bersama dengan pencara. Hal ini menunjukkan lebih ramai responden yang memilih untuk menggunakan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi mereka dalam ataupun di luar kelas. Domain pendidikan yang kedua pula ialah apakah bahasa utama yang digunakan dalam membuat perbincangan bersama rakan-rakan. Jadi tetapi menunjukkan bahawa bahasa Melayu dan bahasa Inggeris merupakan bahasa utama yang digunakan oleh para responden dalam berkomunikasi untuk membuat perbincangan berkaitan akademik.
yaitu masing-masing 44% dan 40%. Dialek Melayu Sarawak pula digunakan oleh 5 orang responden, yaitu bersamaan dengan 10% dalam berkomunikasi bersama rakan mereka. Di samping itu, bahasa Cina, bahasa Tamil, dan bahasa Iban masing-masing catatkan seorang responden saja, manakala tiada responden yang menggunakan bahasa Melayu. Oke, jadi kita beralih pula kepada yang ketiga, yaitu apakah bahasa yang digunakan dalam penulisan akademik. Jadi, data tersebut menunjukkan bahwa seramai 44 orang responden atau 88% telah menggunakan bahasa Inggris dalam membuat penulisan akademik, yaitu dalam membuat tugasan maupun nota mereka. Selain itu, 24 orang responden ataupun bersamaan dengan 48% telah memilih bahasa Melayu sebagai bahasa dalam membuat penulisan akademik mereka. Lebih ramai responden yang memilih bahasa Inggris kerana kebanyakan soalan tugasan maupun nota, slide nota yang diberikan oleh para pencara menggunakan bahasa Inggris. Dan yang terakhir pula untuk domain pendidikan, apakah bahasa yang digunakan ketika berurusan dengan staf university. Jadi data ini memaparkan bahasa Melayu merupakan bahasa yang paling banyak digunakan oleh para responden, yaitu dengan catatan sebanyak 78%, yaitu melibatkan 39 orang responden. Manakala bahasa Inggris pula mencatatkan 52% bersama dengan 26 orang responden yang menggunakan bahasa tersebut. Seterusnya, dialek Melayu Sarawak pula digunakan oleh 10 orang responden saja bersamaan dengan 20%. Hanya terdapat 3 bahasa saja yang digunakan oleh para responden dalam berkomunikasi bersama staf universiti. Daripada keseluruhan 50 orang responden, didapati bahawa bahasa Melayu paling dominan digunakan oleh komuniti keagamaan dengan jumlah 66%, yaitu melibatkan 33 orang responden. Bahasa Iban pula digunakan oleh 12% responden bersamaan 6 orang. Bahasa Cina mencatatkan penggunaan sebanyak 8% melibatkan 4 orang responden. Seterusnya, bahasa Inggris digunakan oleh 3 orang responden bersamaan dengan 6%. Bahasa Bidayuh mencatatkan 4%, yaitu 2 orang responden, manakala bahasa Tamil dan bahasa Arab masing-masing mencatatkan 2% melibatkan seorang responden bagi setiap bahasa. Data menunjukkan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa yang paling banyak digunakan semasa berdoa atau melakukan ibadah secara pribadi, mencatatkan 68% bersamaan dengan 34 orang responden. Bahasa Inggris digunakan oleh 30% responden, yaitu seramai 15 orang. Bahasa Iban pula mencatatkan 12% melibatkan 6 orang responden. Seterusnya, bahasa Cina digunakan oleh 3 orang responden bersamaan dengan 6%. Bahasa Tamil, bahasa Bidayuh, dan bahasa Arab dan bahasa Melanau masing-masing mencatatkan 4%, yaitu 2 orang responden bagi setiap bahasa. Manakala bahasa Lun Bawang, dialek Melayu Sarawak, dan bahasa Bisaya masing-masing mencatatkan 2% bersamaan dengan seorang responden bagi setiap satu bahasa. Data menunjukkan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa yang paling banyak digunakan ketika menghadiri upacara keagamaan dengan catatan sebanyak 70%, yaitu melibatkan 35 orang responden. Bahasa Inggris mencatatkan 22% bersamaan dengan 11 orang responden. Seterusnya, bahasa Iban digunakan oleh 6 orang responden bersamaan dengan 12%. Bahasa Cina pula mencatatkan 6% melibatkan 3 orang responden. Bahasa Tamil dan bahasa Bidayuh masing-masing mencatatkan 4%, yaitu 2 orang responden bagi setiap bahasa. Bagi bahasa lain seperti bahasa Lun Bawang, dialek Melayu Sarawak, dan bahasa Bisaya, setiap satu mencatatkan 2% bersama dengan seorang responden. Data menunjukkan bahawa majoriti responden memilih bahasa Melayu sebagai bahasa yang digunakan semasa membaca bahan keagamaan, mencatatkan 70% bersamaan dengan 35 orang responden. Bahasa Inggris digunakan oleh 32% responden, yaitu seramai 16 orang. Bahasa Iban pula mencatatkan 10% bersama dengan 5 orang responden. Bagi bahasa Cina dan bahasa Arab, kedua-duanya mencatatkan 6%, melibatkan 3 orang responden bagi setiap satu bahasa. Bahasa Bidayuh mencatatkan 4%, yaitu 2 orang responden, manakala bahasa Tamil dan bahasa Lun Bawang masing-masing mencatatkan 2% bersama dengan seorang responden. Oke, baik. Untuk kesimpulan pula, dapatan kajian ini menunjukkan bahwa pemilihan bahasa berbeza mengikut konteks sosial dan fungsi komunikasi dalam setiap domain. Secara kesimpulannya, keputusan kajian ini mencerminkan pola dui bahasa yang dinamik dalam kalangan pelajar, yang mengimbangi antara penggunaan bahasa tempatan dan bahasa global mengikut keperluan dan konteks tertentu. Faktor utama yang mempengaruhi pemilihan bahasa dalam kalangan pelajar termasuklah identiti, fungsi komunikasi, tahap formality, situasi, serta pengaruh institusi seperti keluarga, agama, dan pendidikan.